أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah kurniakan kita semua kesihatan yang baik dan juga nikmat masa lapang yang kita dapat gunakan dengan sebaik yang mungkin pada saat ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasalah hendaknya memberikan lagi dua nikmat ini pada masa-masa yang akan datang kepada kita semua. Kerana dua nikmat inilah yang sangat penting sekali, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis baginda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan, dilalaikan oleh manusia, iaitulah nikmat masa lapang, nikmat sihat as-sihhatu, dan juga nikmat masa lapang al-faragh. Moga-moga kita dapat berbuat kebaikan dengan sebanyak-banyaknya ketika kita sihat, dan moga-moga kita juga dapat memanfaatkan sehabis baik masa kita yang kosong, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali perbincangan kita menerusi subjek Ulumul Quran berdasarkan kitab yang kita telah gunakan, iaitulah kitab Risalah Tajwidul Fatihah, pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah. Kitab susunan Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Kita sudah pun berada pada muka surat yang ke-20 pada malam ni, dengan kita telah pun sampai pada perbincangan pada membetulkan ayat dalam surah Fatihah pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6, iaitulah ihdinas siratal mustaqim. Baki lagi ada satu ayat lah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Maka dengan kita berakhir ayat yang ke-7 tu lagi, maka habislah kitab kita ni. Sekejap ya, tak lama dah, insya-Allah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin, ila an qala, kata dia, ihdinas siratal mustaqim, waqaf tam. Yani bila kita baca ayat ihdinas siratal mustaqim ini dan kita berhenti ataupun kita waqaf di situ, ia adalah merupakan waqaf yang sempurna ataupun waqaf tam. Itu disebutkan oleh para ulama Al-Quran ketika mana menceritakan tentang jenis-jenis waqaf. Maka bila kita berhenti pada ihdinas siratal mustaqim, kita tidak wasal, kita tidak sambung ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Kita berhenti ihdinas siratal mustaqim.
kata ulama Quran comel sangat dah situ putih. Dan dinamakan wakaf di situ wakaf tam, wakaf yang sempurna maknanya, tak tergantung dah. Comel lah dah situ. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang betul ataupun jalan yang lurus, yakni jalan agama, yakni jalan agama Islam lah. Maka inilah salah satu doa kita dalam surah Al-Fatihah. Kerana itulah suratul Fatihah ini juga ada ulama yang menamakannya dengan suratul du'a, surah ad-du'a. Kerana apa nama ni surah doa, surah Fatihah ni? Kerana dalam surah ini ada doa yang kita pohonkan daripada Allah, yang kita pohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah pada ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Dan juga ada ulama yang menamakan surah Al-Fatihah iaitulah surah Al-Hidayah, suratul Hidayah. Kerana apa suratul Hidayah? Surah petunjuk. Kerana menerusi ayat yang ke-6 ini juga kita memohon hidayah, kita memohon petunjuk daripada Allah. Ihdina, yakni a'tina al-hidayah, berikanlah kami hidayah wahai Allah, untuk kami mengenal pasti jalan yang lurus, jalan untuk kami beragama dengan sebaiknya. Maka untuk kita kekal istiqamah duduk dalam jalan agama pun memerlukan kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah kalau kita dengar sama-sama biasa ada penceramah-penceramah, bila di akhir daripada percakapan dia, syarahan dia, dia akan sebut mana tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu kerana apa? Kerana nak memohon taufik dan hidayah daripada Allah. Tapi yang sebetulnya wabillahil hidayati wat taufiq, itu yang sebetulnya. Kerana di antara hidayah dan taufik menjadi perbahasan di kalangan ulama, di mana dulu, hak mana dulu, hidayah ke taufik dulu? Maka ada ulama yang menyatakan sebenarnya hidayah dulu baru taufik. Kerana hidayah itu adalah lontaran petunjuk daripada Allah, manakala taufik adalah lontaran hidayah, lontaran petunjuk serta pimpinan daripada Allah kepada kita. Kalau boleh kita nak dua-dua lah, hidayah dan taufik. Ala kulli hal, apapun dalam nak sebutnya tadi, kepentingan hidayah ini dalam kehidupan kita, petunjuk daripada Allah ni penting. Dan nak menunjukkan peri pentingnya petunjuk ini, kita pohon kepada Allah, maka sedar tak sedar sebanyak 17 kali sehari kita memohon hidayah kepada Allah menerusi bacaan suratul Fatihah dalam setiap rakaat salat fardu kita. Kalau tak campur salat sunat lah, salat fardu saja ada 17 rakaat, 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat. Campur-campur belaka jadilah 17. Maka 17 rakaat tadi wajib kita baca Fatihah. Maka dalam surah Fatihah tu ada ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, dengan maksud kita juga telah meminta hidayah daripada Allah tanpa sedar sebanyak 17 kali sehari. Lebih daripada kita minta hal lain. Itu kalau tak sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat pula tambah lagi, lebih daripada 17 kita memohon taufik, memohon hidayah daripada Allah. Itulah kepentingan hidayah dalam kehidupan kita. Baik. Maka kata dia, wal hamzatu fi ihdina hamzatu waslin wa in wasalta hazaftaha. Ini katanya tuan kita. Dan hamzah iaitu alif pada ihdina itu, hamzah iaitu alif
Yang dimaksudkan dengan hamzah di situ iaitulah alif. Huruf alif, di mana huruf alif itu? Pada ihdina. Sebelum he tu ada alif. Ihdina. I tu. Yang kita baca i tu, itulah yang dimaksudkan di sini. Hamzah. Kenapa dia panggil hamzah? Kerana memang nama dia hamzah. Nama dia hamzatul wasli. Hamzah wasal. Hamzah wasal dia kata. Hamzatu waslin wal hamzatu fihdina hamzatu waslin. Dan hamzah yaitu alif pada ihdina itu hamzah wasal namanya. Hamzah wasal. Wa in wasalta hazaftaha, dan jika kamu mewasalkan, yakni menyambungkan bacaan, maka buangkanlah ia, iaitu buangkanlah hamzah itu. Macam mana tu? Kalau kita sambung ayat yang sebelum daripada ihdina tu dengan ihdina. Ayat sebelum ihdina, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baru ihdina. Kalau kita nak sambung dua-dua ayat tu macam mana bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas sirata. Dia jadi gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Maka itulah yang dimaksudkan oleh tuan kitab kita. Jika kamu mewasalkan nasta'inu, nak sambung tu, tak mau berhenti di nasta'in, nak sambung, nak wasal, tak mau waqaf, maka buangkanlah hamzah wasal, yakni tak akan bunyi dah ihdina. Bukan bermaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, itu salah. Itu tak betul. Maka dia kena buangkan nuhdina. Maka sebab itulah dalam penulisan Rasam Utsmani ditulis hamzah wasal itu dengan tanpa baris, lalu dibuatlah simbol dalam ilmu dhabtul Quran. Diletakkan simbol pada hamzah wasal itu dengan kepala sad yang kecil. Kepala sad, huruf sad kan dia ada kepala, kemudian dia ada ekor dia, sad. Okey, huruf sad itu kita buang ekor dia, buang ekor sudah, kepala tinggal. Maka bila tinggal kepala itulah yang menjadi simbol kepada hamzah wasal. Untuk lebih jelas, kita bukalah mushaf masing-masing pada ayat yang ke-6 surah Fatihah. Maka nampaklah pada alif sebelum di awal ayat ihdina tu, maka nampak di situ kalau mushaf di Malaysia ni semuanya kebanyakannya dia akan letak simbol kepala sad yang kecil. Kenapa dia ambil simbol kepala sad yang kecil? Kenapa tak ambil simbol huruf-huruf yang lain? Jim ke ha ke? Kerana dia ambil dengan penisbahan kepada wasal. Nama dia kan hamzah wasal. Maka dia ambil daripada wasal, waw, sad, lam. Maka ambil sad itu. Sad, waslun, ambil sad itu. Maka sad itu dibuang dia punya ekor. Maka dia ambil kepala dia saja. Itu yang dibuat simbol. Itu ijtihad ulama masa tu untuk buat dhabtul Quran kepada hamzah wasal. Kita nak kata guna tak? Itu ijtihad mereka. Baik. Maka kaedah hamzah wasal ini, kalau kita memulakan dengan dia, maka akan adalah fungsi dia, berbunyilah dia. Kalau kita sambung dengan ayat yang sebelum daripada dia, contoh macam nasta'inu dina, maka hilanglah dia punya fungsi, tidak ada dah. Bukan nasta'inu tidak. Dia bahkan katanya tuan kita tadi, kamu kena buang hazaf taha, kena buang dia, seolahnya macam tak ada. Jadilah bunyinya nasta'inu dina, nuhdina saja. Baik. Bila kita nak memulakan hamzah wasal itu, contohnya ihdina, oleh kerana hamzah wasal itu dia tidak ada baris, dia hanya ada kepala sad yang kecil. Dalam mushaf Quran kita di Malaysia ni,
Berbeza kalau kita baca Quran di Indonesia, semuanya ditandakan dengan baris. Hamzah wasal ditandakan dengan baris. Okey. Dia di Malaysia tu menjadi bersalahan dengan pengajian ataupun pendidikan cara kaedah baca Quran di Malaysia. Kalau kita baca Quran Indonesia yang ada baris, diletakkan baris pada hamzah wasal, menjadi suatu percanggahan sedikitlah dengan kaedah yang dipelajari oleh sistem pendidikan kita di Malaysia yang menggunakan pakai kaedah Iqra. Kerana Iqra itu telah diajar daripada Iqra 1, 2, 3 sampai 6 tu, adalah dalam tu diajar bahawasanya hamzah wasal itu tidak ada baris. Maka untuk pengecamannya, tengok dalam Quran tidak ada baris, bahkan ada kepala sad. Tiba-tiba bila kita ni baca Quran Indonesia ada baris, jadi keliru lah sikit, keliru. Sebab itulah disarankan oleh JAKIM pada sebelum ini, dan juga guru-guru Quran kita di tempat kita ni, disarankan supaya kita kalau nak baca Quran tak payah guna Quran Indonesia ataupun Quran hak kita orang-orang tua kita belajar dulu, tok nenek kita belajar dulu, namanya Quran Majid. Kerana Quran Majid pun menggunakan cara penandaan yang sama dengan Quran Indonesia. Hamzah wasalnya dibariskan juga. Jadi bila baca tu jadi keliru. Kelirunya macam tadi lah. Kalau nak sambung nasta'inu ihdina, akan ada orang yang pergi baca nu ihdina. Kalau situ mungkin orang tahu belaka. Surah Fatihah masyhur, orang tahu belaka. Tapi kalau macam mana kalau hamzah wasal itu dibariskan juga pada surah-surah yang lain, memang dia akan jadi berbaris jugalah. Kalau di surah Fatihah pun berbaris, maka di surah-surah lain pun akan diletak baris. Kalau Quran Indonesia, Quran Majid, maka masa tu macam manakah cara kita nak membacanya? Kalau ketika wasal mesti ada yang keliru, lalu dibaca dengan dibariskan hamzah wasal itu, maka jadilah satu kesalahan dalam bacaan. Maka sebab itu disarankan, oleh kerana kita punya pendidikan di Malaysia ni menggunakan pakai pendidikan Quran awal ni guna Iqra, maka dia tak jadi kalau kita nak guna Quran Majid lagi, nak guna Quran Indonesia tak jadi. Maka kita gunalah Quran dia panggil yang versi Mushaf Madinah, versi Mushaf Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana yang banyak duduk di masjid-masjid sekarang ni, hak itulah hak versi Madinah. Maka dia memang tidak menandakan dengan baris, hanya ada kepala sad. Cuma kalau di surah Fatihah kita mungkin kita rasa tahu dah, kita nak baca guana ih ke ke kita kata ihdina. Semua orang baca ihdina, mana ada orang baca ahdina, mana ada orang baca uhdina. Okey tuan-tuan, kalaulah hamzah wasal itu duduk di surah-surah yang lain, ayat-ayat selain daripada surah Fatihah, jadi kita nak mulakan dia tu dengan bagaimana? Apabila kita nak baca dia dengan dimulakan pada permulaan ayat, maka ada sifir yang telah diberikan oleh ulama kita, iaitulah melihatlah kepada huruf yang ketiga. Lihatlah kepada huruf yang ketiga, bermula daripada hamzah wasal itu nombor 1, lepas tu huruf yang selepas dia, lepas tu huruf yang selepas dia. Maka ada 3 huruf yang perlu kita kena bilang sikit untuk menentukan alif hamzah wasal tu nak baca dengan baris mana, atas, bawah, depan. Kita lihat kepada huruf yang ketiga pada kalimah itu. Contoh ihdina ini, ihdina kita bilang nombor 1-nya pada hamzah wasal, 1 hamzah wasal. Yang kedua huruf h, nombor 3-nya huruf dal, ihdi, 1, 2, 3. Maka nombor 3 pada huruf dal. Dal itu barisnya baris mana? Bawah, atas, depan. Baris bawah, ihdi. Maka kalaulah huruf yang ketiga itu baris bawah ataupun baris atas, okey, baris bawah atau baris atas, maka tentulah
huruf alif hamzah wasal itu akan dimulakan dengan baris bawah atau sipir dia. Kalau huruf yang ketiga itu dia berbaris atas ataupun berbaris bawah, maka huruf alif hamzah wasal itu hendaklah dibaca dengan baris bawah. Sebab itu kita baca baris bawah, ihdina. Tak baca dengan ahdina ataupun uhdina. Kalaulah baris yang ketiga itu, baris huruf yang ketiga itu baris depan, maka kena bacalah alif hamzah wasal dengan baris depan. Itu cara dia. Okey. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Kata dia lagi, fa in waqafta ala nasta'inu ibtada'ta bihamzatin min ihdina bilutfin ma'a sukunil ha wa takhlisid dal. Jika kamu mewakafkan atas nasta'in, maka mulakanlah pula dengan hamzah. Mulakanlah pula dengan hamzah daripada ihdina bihamzatin min ihdina bilutfin, dengan lemah lembut, serta matikan ha dan bersihkan dal. Itu cara nak baca ihdina, diterangkan. Macam mana cara nak baca ihdina itu? Iaitulah dia kata kita kena baca hamzah pada awal itu dengan i, baca dengan baris bawah, min ihdina bilutfin, tapi baca dengan lembut, ihdina. Sebab apa dia kata baca dengan lembut? Sebab ada orang baca dengan kasar. Macam mana baca dengan kasar? Ihdina. Tu ihdina. Banyak orang baca ihdina ni. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya ihdina, dia bukan ihdina. Tu cara hak sebetulnya. Tanyalah ulama-ulama Quran yang sebetulnya, yang ahlinya. Ada orang dia buat hujah dengan tu imam. Tu imam tu baca begitu. Tu imam negara tu baca begitu. Ihdina belaka. Dia hujah tu imam ni dia tak apa kuat. Dia kena ambil hujah guru Quran. Guru Quran yang berkeahlian dalam bidang Quran tu. Barulah betul kita punya penghujahan itu. Coba dengar bacaan Syekh Abdul Basit Abdus Samad. Itu qari yang masyhur di negara Mesir satu ketika dahulu, juga sebagai Syekhul Maqari Mesir pada zaman dia, dan juga di antara orang-orang yang dinisbahkan kepada as-sautun minas sama', al-aswat minas sama', suara-suara daripada langit. Kerana suara sangat hebat suara dia ni, suara yang sangat pelik, yang sangat unik, yang sangat sedap dia dengar. Dan selepas daripada dia, tak ada orang yang boleh buat suara macam tu. Antaranya Syekh Abdul Basit Abdul Samad, yang orang gelar sebagai suara daripada langit. Nak kabur hebat suara dia ni. Antara lagi Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Itu juga mantan Syekh Al-Maqari di Mesir. Kita dengar bacaan-bacaan dia, buka di YouTube masing-masing. Tarik Syekh Abdul Basit Abdul Samad, surah Al-Fatihah. Dengar dia baca ihdina macam mana. Jadi turut dia. Kalau Syekh Abdul Basit ni dia jelas dia punya bacaan. Ataupun dengar lagi bacaan Syekh Mahmud Khalid Al-Husari, ataupun dengar lagi bacaan guru Quran yang masyhur Syekh Abdullah Minshawi. Itu semua daripada Mesir. Maka kita akan dapati bacaan mereka ni semuanya ihdina. Ataupun dengar satu orang guru saya yang menjadi rujukan juga, walaupun sebahagiannya menolak keahlian, bukan keahlian, menolak kelayakan beliau, tetapi dari sudut keilmuan dan keahlian beliau tidak dapat tak dapat nak dikritik lagi. Walaupun ada orang kritik dari sudut kelayakan dia, apa yang dikritik hanya dari sudut sanak saja. Sanak yang dimiliki itu ada setengah-setengah guru Quran yang menimbulkan syak wasangka kepada sanak yang dimiliki.
Apapun bila kita belajar dengan dia, saya belajar belaka, guru hak orang duk kritik, orang tak kritik, hak kontroversi. Maka bila kita belajar sendiri dia, kita nampak bahawasanya memang dia sangat berkeahlian dalam bidang dia ni. Namanya Syekh Abdul Basit Hashim. Syekh Dr. Abdul Basit Hashim rahimahullah taala. Meninggal pada tahun 2019 begitu, lebih kurang. Orangnya kafif, buta. Tetapi ilmu Quran semuanya duduk dalam kepala. Tuan-tuan tarik di YouTube, ada juga bacaan dia. Tarik Syekh Abdul Basit Hashim surah Al-Fatihah, tubik cara dia baca macam mana. Tengok pada kalimah pada ayat yang ke-6, ihdina, macam mana dia baca? Ihdinas siratal mustaqim. Tu cara kita nak ambil pendalilan ataupun penhujahan, nak sandar kat mana nak jadi hujah bacaan hak betul, iaitu bacaan guru Al-Quran yang mahir, yang diiktiraf, yang disebut juga sebagai mutqin, yang betul-betul bersungguh dalam beramal dengan ilmu tajwid. Jadi sebab itu dia sebut sini bilutfin, baca dengan lembut, ihdinas sirata. Kemudian dia kata lagi ma'asukunil ha, dengan mematikan ha, ihdina. Hak tu semua orang pun mematikan dia. Kalau nak baca hidup tak jadi tu, ihi tak jadi, ihdina semua. Hak tu biasanya tak jadi masalah. Wa takhlisi ad-dal, dan juga kata dia bersihkan huruf dal. Makna bersihkan huruf dal ni, sebutlah huruf dal itu dengan sebetul-betulnya. Kerana huruf dal itu sendiri, senang jemaah sekalian, dia ada 3 huruf yang sama dengannya pada makhraj, iaitu huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulyas thanaya was safiru mustaqim. Itu disebut dalam matan muqaddimah Jazariyah, bahwasanya huruf ta dan huruf ta serta huruf dal dia terbit daripada satu makhraj yang sama, iaitu daripada hujung lidah menuju kepada ulyas thanaya, gigi depan kita, menuju kepada gigi depan kita. Walaupun dia menuju ke situ, tetapi dia ada juga perbezaan. Sebab itu disebut wa takhlisid dal, hendaklah bersihkan dal itu sungguh-sungguh, yakni sebutkan huruf dal itu dengan dia punya sifat yang sepatutnya ada pada dia. Ada. Jangan kita sebut sehingga dia jadi huruf ta. Ihdinas sirah. Bila kita rapatkan sangat hujung lidah kita ke belakang gigi kapok, maka dia akan jadi seolah macam huruf ta. Huruf ta. Ihdinas sirah. Dia bukan ihdina, dia tidak rapat kepada gigi kapok pun. Dia berada di atas bonggok. Kalau perasan ada bonggok-bonggok tu, sebelum gigi kapok kita tu, gigi kapok atas maka ada macam ke bonggok sikit tu di langit kita atas, maka dia duduk situ ataupun dekat-dekat situ. Dia duduk huruf dal. Ada ihdinas sirata, gitu lah. Maka kena beri perhatian. Itu kata Syekh, wa tasfiyatus sad minas sirati ma'a hazfi hamzatil wasli wa tafkhimir ra. Kata dia lagi, dan penyucian sad pada sirat, iaitu jangan bercampur dengan sin. Wa tasfiyatis sadi minas sirati, iaitu ihdinas sirat. Masa sebut sirat itu, janganlah ma'a hazfi hamzatil wasli, jangan jadi bercampur dengan sin. Dia kata itu maksud penyucian sad itu, jangan jadi campur dengan sin, serta buangkan hamzah, iaitu alif wasal, ma'a hazfi hamzatil wasli wa tafkhimir ra, serta tebalkan huruf ra. Okey, as-sira, ra. Yang pertamanya dia kata kena baca huruf sad as-si dengan betul-betul, jangan jadi huruf sin, as-sirat. Sebab huruf sad dan sin pun dekat-dekat juga, dekat-dekat juga. Dia punya
makhraj tu dekat-dekat. Maka kena beri perhatian untuk masa sebut huruf sad di situ, biarlah sebut dengan jelas. As-sirata. As-sirata. Dalam qiraat, ilmu qiraat, ada bacaan daripada mazhab bacaan Al-Quran yang membaca dengan huruf sin, ada. Iaitulah pada mazhab Al-Imam Ibnu Katsir, pada anak muridnya apa nama ni, iaitulah Al-Imam Qumbul. Al-Imam Qumbul. Wa 'inda as-sirati was-sirati liqumbula. Itu katanya dalam matan Asy-Syatibiyah Hirzul Amani. Wa 'inda as-sirati was-sirati liqumbula. Pada kalimah sirat yang pertama dan juga sirat yang kedua. Sirat yang pertama ihdinas sirat lah, ihdinas siratal mustaqim. Sirat yang kedua siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi dua tepat ni bagi Qumbul. Qumbul ini anak murid kepada Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir dalam mazhab bacaan Quran kita adalah merupakan imam mazhab yang kedua daripada 10 mazhab bacaan Quran. 10 mazhab bacaan Quran yang sahih daripada Rasulullah SAW, iaitulah mazhab Imam Nafi', yang kedua mazhab Imam Ibnu Katsir, yang ketiga mazhab Imam Ibnu Amir, yang ketiga mazhab Imam Abu Amru, yang kelima mazhab Imam Asim, yang keenam mazhab Imam Hamzah, yang ketujuh mazhab Imam Al-Kisai, yang ke-8 mazhab Imam Abu Ja'far, yang ke-9 mazhab Imam Ya'qub, yang ke-10 mazhab Imam Khalaful Ashir. Ada 10 mazhab. Jadi yang kedua daripada 10 itu iaitulah mazhab Imam Ibnu Katsir. Daripada mazhab Imam Ibnu Katsir ada anak murid dua orang dia, iaitulah Qumbul dan juga Al-Bazzi. Al-Bazzi dan Qumbul. Maka Qumbul, Imam Qumbul, nama dia begitu dah, Imam Qumbul. Dia baca pada surah Fatihah pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dengan sin pada huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu yang kedua pun kita juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau 'alaihim dia jadi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi rupanya dalam mazhab bacaan Quran ada juga bacaan Quran yang baca dengan sin. Dah dibaca tu pandai-pandai dia ke mana dah. Dia ambil daripada Rasulullah. Mazhab bacaan Quran ini semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mazhab fiqh yang 4 itulah tuan-tuan. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, semuanya ilmu fiqh tu dalam bab sembahyang ke puasa, zakat, haji tu, semua ilmu tu diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Cuma kalau dalam bab bacaan Quran dia lebih strict lagi sebenarnya. Kerana dia bukan hanya menerima hadis yang dhaif, dia semua hadis yang sahih yang diterima. Mutawatir semua. Bacaan Quran ni dia punya periwayatan semuanya mutawatir. Dia tak terima yang dhaif. Macam hadis ada juga yang diambil untuk pendalilan dalam mazhab-mazhab daripada hadis yang dhaif. Tapi dalam Quran tidak ada yang dhaif. Semuanya mutawatir yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka mazhab Quran ada 10, mazhab fiqh ada 4. Kita faham itu sudah cukup. Maka semua imam-imam mazhab tadi ambil daripada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi ambil daripada Rasulullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dibincang panjang lebar dalam ilmu qiraat. Insya-Allah di masjid kita juga baru nak buka CJ pengajian Quran asas ilmu qiraat untuk beri pendedahan kepada kita semua berkaitan dengan bacaan Al-Quran gaya Rasulullah SAW. Ni bukan semacam yang kita baca biasa ni saja, ada lagi bacaan yang lain. Baik, nak khabar tadinya ada mazhab yang baca dengan sin, tetapi kita tidak baca dengan sin, kita baca dengan sad. Kita ambil daripada ulama yang ambil daripada guru-guru mereka, daripada sahabat Nabi ambil dengan Nabi, daripada dengan cara bacaan sad.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia punya apa nama ni, benda yang perlu kita beri perhatian. Baik. Dalam isu ihdinas sirata dan juga sirata ni bukan setakat sad dan sin menjadi perbahasan di kalangan ulama mazhab bacaan Quran yang kita kata ilmu qiraat tadi. Ada juga lagi satu bacaan mazhab daripada mazhab Al-Imam Hamzah, iaitu mazhab yang ke-6 daripada 10. Mazhab Imam Hamzah, dia ada dua orang anak murid dia juga, nama dia Imam Khalaf dan juga Imam Khallad. Jadi Imam Khalaf washmim wasada zayan ashimmaha, dan pada huruf sad itu dia ismamkan. Ismamkan. Siapa dia? Bagi Hamzah. Bagi Imam Hamzah, dia pada anak muridnya nama Khalaf, Imam Khalaf, dia baca dengan ismam pada huruf sad, ihdinas sirat dan juga sirata. Macam mana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tu lagi terus tu. Sad pun tidak, sin pun tidak. Macam huruf za dah jadi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim jadi alihum. Kalau yang katanya Ibnu Katsir tadi dia baca alaihimu. Ni alaihum pula. Itulah dia punya kepelbagaian bacaan yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat itu dulu pada malam ni. Insya-Allah kita sambung lagi pada siri pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan pada malam ini menambah lagi pengetahuan kita berkaitan bacaan Al-Quran, khususnya bacaan suratul Fatihah dengan setepatnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.